Perhatian kepada semua guru dan pelajar SMK Alma. Anda diminta bersedia. Perhimpunan pada pagi ini akan bermula sebentar lagi. Sirih pelipat sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Pisal bin A. Bakar, Pengetua SMK Alma. Yang dihormati Tuan Haji Zarman bin Zainal Abidin, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Matiha Lagrin, anak lelaki Cinen, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Zamli bin Muhammad, Penolong Kanan Core Curriculum. Encik Muhammad Zaman bin Hashim, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru-guru kanan, guru-guru, barisan esko pusat sumber sekolah dan seterusnya, warga maya yang dikasihi sekalian. Dengan penuh keikhlasan, marilah kita bersama-sama lafazkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam perhimpunan maya program nilam anjuran pusat sumber sekolah SMK Alma. Untuk pengetahuan semua, majlis ini merupakan majlis yang julung-julung kalinya diadakan secara maya berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Walau bagaimanapun, itu bukanlah penghalang untuk kita untuk meneruskan segala aktiviti yang telah dirancang oleh pihak PSS SMK Alma. Tetak buluh panjang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10, doa diminta biar selamat. Majlis dimulakan dengan menjemput Ahmad Fikri bin Azmi dari kelas 4 kreatif untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul untuk menuntut ilmu-Mu, bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Rahmatilah segala usaha guru-guru kami untuk mendidik kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan warga SMK Alma sebagai hamba yang sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk-Mu. Tambahkan kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan dan terus istiqamah berkhidmat menabur bakti kepada agama. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami serta seluruh umat Islam. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia yang menjadi penyejuk mata ibu bapa dan guru-guru kami. Cukuplah hanya kepada Engkau kami memohon segala pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Fikri atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis kita pada pagi ini dimulakan dengan penyampaian watikah pelantikan Esko PSS bagi tahun 2021. Sesungguhnya, peranan yang dimainkan oleh barisan Esko PSS ini adalah amat penting dalam memastikan segala aktiviti dan program yang berkaitan dengan PSS dapat dilaksanakan dengan lancar.
dilantik, syabas dan tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian maklumat tentang IQ Nilam. Untuk makluman semua, aktiviti Nilam merupakan program galakkan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu program Nadi Ilmu Amalan Membaca atau lebih dikenali sebagai program Nilam yang telah mula dilaksanakan sejak tahun 1999. Program ini adalah di bawah kelolaan PSS. Pada tahun ini, semua rekod bacaan Nilam perlu direkodkan dalam laman sawang IQ Nilam. Oleh itu, pihak PSS akan berkongsi dengan anda semua tentang kaedah perekodan dalam laman IQ Nilam melalui paparan yang telah disediakan. Pada hari ini, pihak PSS amat berbesar hati untuk menampilkan salah seorang wakil pelajar dari SMK Alma untuk menyampaikan lisensi buku. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Saudari Aina Nashifah binti Ayub Khan dari Tingkatan 1 Dynamic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengetua SMK Alma, Tuan Haji Muhammad Pisah bin Abu Bakar, barisan penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya, Aina Nashifah dari kelas 1 Dynamic, ingin membuat ulasan sebuah buku yang telah saya baca bertajuk Berfikiran Gaya Champion, hasil karya Hizamuddin Awang. Buku setebal 190 halaman ini merupakan sebuah buku yang cukup menarik dan sesuai dibaca oleh golongan remaja maupun dewasa. Isi kandungan di dalam buku ini ditulis secara bersahaja dan senang untuk difahami.
Penulis mengajak dan mendorong pembaca untuk memperbaiki diri, kejaya dan seterusnya menggandakan rezeki. Permulaan buku ini membincangkan siapakah juara, adakah juara dilahirkan atau boleh dididik untuk menjadi juara? Contoh juara umat Islam dan akan terus kekal sebagai juara adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Usaha dan ketabahan baginda haruslah dicontohi dan diikuti bagi membolehkan kita menjadi juara. Di dalam setiap bab yang diceritakan, penulis turut memuatkan pengalaman dan kisah hidup beliau seperti di zaman persekolahan, zaman di kampung halaman dan di alam perniagaan. Buku ini lebih menggariskan kepada cara dan strategi bagaimana untuk menjadi seorang juara, di samping turut memasukkan elemen contoh kepribadian beberapa tokoh terkenal. Umat Islam digalakkan membina kejayaan sebanyak mungkin. Harta yang diperolehi boleh digunakan untuk memajukan agama, bangsa dan negara melalui sedekah dan zakat. Islam turut meningkatkan umatnya supaya berhati-hati dan mengurus kejayaan agar hidup kita tidak tersasar kerana dipengaruhi oleh impahan harta tersebut. Penulis mentransformasikan angan-angan menjadi kenyataan dan itulah champion yang sebenar. Buku ini telah cukup berkesan dan secara santai membentangkan formula-formula yang menjadi pegangan beliau dalam mencapai sesuatu kejayaan. Kaedah menggunakan pengajaran dan sejarah hidup sendiri, keluarga, masyarakat sekeliling telah menguatkan lagi topik dan hujah-hujah beliau. Secara keseluruhannya, buku berfikiran gaya champion merupakan hasil tulisan yang baik dan efektif kerana mempunyai unsur-unsur keislaman dan pendoman kepada para pembaca dalam melakukan apa jua perbuatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aina. Sebelum kita menutup majlis ini, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar ucapan daripada insan yang amat penting di sekolah kita, yang sememangnya sentiasa memberikan sokongan dan cadangan kepada PSS agar terus berjaya melaksanakan pelbagai program. Tanpa mendengarkan masa lagi, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Pisal bin A. Bakar untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih anak anda pengacara majlis yang berusaha, pelong-pelong kanan, guru-guru kanan, Puan Siti Hajar, guru-guru bertugas, guru-guru yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang ringkas ini dapat kita sekali lagi bertemu dalam ruang perhimpunan maya kita. InsyaAllah saya mengucapkan terima kasih dan tahniah pada Jawatan Kuasa Nilam yang diketuai oleh Puan Siti Hajar dan juga guru-guru, dan tahniah kepada anak-anak yang telah dilantik sebagai Exco pengawas pusat sumber sekolah kita. Sesungguhnya anak-anak era sekarang adalah era revolusi 4.0. Era revolusi 4.0 iaitu satu era yang melibatkan teknologi digital dengan memberi cabaran baru pada semua sektor di dunia, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi sekiranya menurut satu tulisan ditulis oleh saudara Afifi Al-Akiti 2019, sekiranya masyarakat Islam terus kongkong dalam persekitaran yang sama, ia akan menjadikan mereka ketinggalan dalam segala bidang. Jadi kita harus melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Revolusi industri 4.0 ini telah menemukan pelbagai teknologi baharu seperti Internet of Things, kemudian analisis, big data,
simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud storage yang merancakkan kemajuan landscape dunia moden. Justru dalam mendepani cabaran pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini, kita seharusnya di bidang pendidikan berusaha menjalankan pelbagai program dan aktiviti agar ianya sistem pendidikan kita akan sentiasa berkembang selari dan menarik minat para pelajar untuk terus mendalami ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang kita ajar di sekolah. Sebab itu saya suka mengajak dalam masa yang singkat ini untuk anak-anak kita melihat revolusi industri sekarang ni 4.0. Cuba kita tengok apakah yang 3.0, apakah 2.0, apakah revolusi industri 1.0. Kalau kita tengok dalam banyak penulisan yang ditulis, contohnya dalam jurnal pendidikan yang cikgu rujuk ini, iaitu revolusi pendidikan 1.0 adalah penggunaan mesin berkuasa wak. Jadi kita dah belajar dalam sejarah bagaimana revolusi industri menggunakan kuasa wak bagi menghasilkan produktiviti ketika itu. Manakala setelah kuasa elektrik berjaya dihasilkan, maka revolusi yang kedua 2.0 adalah penggunaan elektrik sepenuhnya dalam perindustrian. Dan revolusi 3.0 adalah melibatkan teknologi maklumat dan juga perubahan komputer. Jadi kalau kita masih merasakan bahawa kita telah menggunakan teknologi maklumat dan perubahan komputer ini, sebenarnya kita telah hampir ketinggalan, kerana itu adalah revolusi perindustrian yang ketiga. Kerana sekarang kita telah pun berada pada revolusi perindustrian yang keempat, di mana integrasi sistem internet, data dan simulasi yang saya sebutkan tadi sedang digunakan sepenuhnya, dan kita harus melihat dan mereka supaya sistem PDP kita juga adalah sistem PDP yang berkesan, menarik minat anak-anak murid kita untuk mempelajari dan menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Kerana sampai satu hari nanti dia akan menyebabkan hubungan antara sesama rakan, hubungan dengan rakan sekerja akan berkurang kerana banyaknya penggunaan peralatan-peralatan ini. Dan jadi penggunaan robotik dan sebagainya akan menjadi lebih ke depan, sehingga kan penggunaan manusia telah berkurang. Dan ada positifnya dan juga ada negatifnya, sehingga kalau kita tidak memanfaatkan dengan betul, kita bimbang apabila robot-robot yang dihasilkan itu boleh diprogramkan, boleh menjawab soalan, boleh melakukan apa yang kita suruh, seolah-olah industri ini telah berjaya menghasilkan nyawa pada robot itu. Ini merupakan satu yang kita, bagi orang Islam, kita kena hati-hati kerana walaupun robot yang diprogramkan itu boleh melakukan apa yang dibuat oleh manusia, tetapi mereka tetaplah robot, kan? Mereka tetaplah robot yang tidak punya hati dan juga perasaan. Sebab itu saya ingin mengajak guru-guru dan semua murid supaya insya-Allah kita menanganinya, mengharunginya dengan penuh hikmah, dan insya-Allah kita cuba ke depan supaya kita dapat menjadi juara dalam industri 4.0. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, segala baik kepada Allah, lemah dalam muslim dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai berdayung dah sampai ke seberang, andai memanjat sudah sampai ke pucuk, andai mendaki sudah sampai ke puncak, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua, barisan guru dan para pelajar sekolah kerana telah memberikan kerjasama dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Izinkan saya mengakhiri majlis dengan serangkap pantun.
dagang singgah membeli kajang, tambat perahu di Muara Delhi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah bertemu lagi. Sekian di sini saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.